Kita dah masuk di subtopik yang ke-9, iaitu penyakit disebabkan oleh tabiat pemakanan yang tidak seimbang. Jadi subtopik ini lebih kepada kesan jangka masa panjang tentang penyakit-penyakit yang mungkin anda akan hadapi jika anda terus mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang. Tapi ini saya just sedarakan penyakit yang selalu orang hadapi. Ada banyak lagi, cuma yang ni yang selalu sangat orang hadapi. Kita akan teruskan kepada yang pertama. Yang pertama ialah obesity. Jadi bila kita tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang, kesannya ke masa panjang. Contoh saya daripada kurus, kalau saya tak jaga pemakanan, jangka masa panjang saya mungkin akan mendapatkan obesity. Tidak mustahil ya, siapa-siapa pun boleh dapat obesity. Jadi penyebab kepada obesity, yang pertama ialah makan makanan yang tidak baik, yang tinggi lemak dan juga kalori. Di mana makanan yang terlalu banyak kalori dan berlemak menyebabkan kita mudah untuk naik berat dan boleh membawa kepada obesity. Yang kedua, mempunyai gaya hidup yang tidak aktif, selalu tidur, tak bersenam, tidur lebih daripada 8 jam sehari, tidak aktif. Kemudian tidak cukup tidur yang boleh menyebabkan perubahan hormon yang membuat anda merasa lebih lapar dan mengidapkan makanan berkalori tinggi yang tertentu. Jadi ini faktor yang sangat penting ya. Bila kita tidak cukup tidur, badan kita tak mempunyai rehat yang cukup, jadi kita akan mudah merasa letih dan fungsi badan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Jadi banyak makanan dan juga bahan yang perlu dicernahkan disimpan di dalam badan. Hal ini menyebabkan kita punya berat akan cepat naik dan membawa kepada obesity lah. Kemudian genetik ni dia lebih kepada, contoh ibu dan ayah dia mempunyai berat badan yang berlebihan, kemungkinan anak dia juga akan mempunyai berat badan yang berlebihan. Jadi kalau kita mempunyai kawan-kawan, rakan-rakan yang berbadan berisi, itu bukan salah dia. Kadang-kadang ia adalah faktor genetik. Walaupun dia telah berusaha untuk kurus, InsyaAllah dia boleh kurus, akan tetapi secara natural dia akan mengikut ibu dan ayahnya, iaitu berisi. Yang kemudian faktor yang kelima ialah semakin tua. Bila kita semakin tua, proses metabolisme, iaitu proses di dalam badan bagi segi penyerapan makanan dan sebagainya, akan menjadi semakin lambat. Hal ini menyebabkan jika kita makan sedikit pun sudah boleh menyebabkan berat badan kita naik. Jadi kalau orang tua berat badannya mudah untuk naik, ialah disebabkan oleh metabolisme, di mana ia membawa kepada jisim otak yang kurang dan kadar yang lebih perlahan, menjadikannya lebih mudah untuk meningkatkan berat badan. Dan kemudian ialah faktor kehamilan, iaitu berat badan yang peroleh semasa kehamilan boleh menjadi sukar untuk hilang dan akhirnya membawa kepada obesity. Jadi kalau kita perasan ibu-ibu yang baru lepas melahirkan anak, selalunya badan mereka akan menjadi lebih berisi kerana dalam proses mereka mengandungkan bayi, banyak kalori yang diperlukan dan digunakan, dan mereka perlu mengekalkan komposisi badan tersebut. Jadi bila lepas beranak, walaupun bayi telah berjaya dilahirkan, namun berat badan akan hanya ditolak dengan berat bayi dan juga beberapa bahan yang lain. Kemudian selebihnya akan tinggal di dalam badan. Jadi itulah pentingnya ibu selepas melahirkan anak untuk berpantang dan juga exercise kembali untuk mendapatkan berat badan yang asal. Cara mengatasi obesity. Yang pertama, kita kenalah selalu bersenam. Jadi apa yang dimaksudkan bersenam? Adakah 5 minit sudah cukup untuk bersenam? Tidak. Bersenam sekurang-kurangnya 150 saat hingga 150 minit hingga 300 minit setiap minggu. Ataupun kalau saya boleh bagikan, mungkin sekitar 2 jam setengah hingga 3 jam pagi setiap minggu untuk mengelakkan berat badan naik. Jadi senaman yang kita buat tu adalah moderate, iaitu di tahap yang sederhana. Contohnya kita berjalan banyak, kita bermain sederhana begitu. Kemudian makan makanan yang berkhasiat. Hal ini sangat penting ya, sebab
makanan sangat memberi kesan di mana kalau kita terlebih mengambil kalori, sebagai contohnya menyebabkan kita punya berat badan cepat naik. Okey. Elak makanan berlemak dan kurangkan makanan manis. Elak makanan berlemak dan kurangkan juga makanan manis dan alkohol. Makan 3 hari sehari dan elak makan di antaranya. Makan 3 hari sehari ni lebih saya pentingkan kepada yang pertama, iaitu breakfast. Breakfast itu sangat penting di mana ia akan menentukan tenaga kita daripada pagi dan juga untuk keseluruhan. Jadi 3 waktu makanan yang utama ialah pagi, tengah hari dan juga petang. Elakkan makan sejam ataupun 2 jam sebelum tidur kerana perut kita memerlukan proses kurang-kurangnya 3 jam sebelum makanan tu dicedahkan secara sepenuhnya. Dan sekali mengetahui dan elak situasi di mana anda makan secara berlebihan. Anda harus mencatat semua kegiatan makanan anda. Bila anda makan, apa anda makan, apa perasaan dan betapa anda makan, tahap kelaparan anda. Dengan ini anda dapat mengetahui di mana anda akan makan berlebihan dan mengelakkannya. Kadang-kadang kita ni makan berlebihan waktu contoh kita tengah depression, tengah penat. Kadang-kadang kita tengah balik kerja ke, tengah lepas exercise ke. Contoh kita exercise, kita dah habiskan 500 kalori. Sangat banyak. Tapi kita makan balik sebab kita penat, 1000 kalori. Jadi kita ada pertambahan 500 kalori. Jadi berat badan kita tak akan turun, malahan dia akan terus menaik. Okey, penyakit yang kedua ialah sakit jantung. Jadi apa ciri-ciri sakit jantung ni? So sakit jantung ni contoh-contoh dia, kita akan sakit dada, kita sesak nafas bahagian dada, kita sukar untuk bernafas, lepas tu kita cepat lelah, kita macam bila kita nafas tu kita rasa macam tersangkut-sangkut. Jadi itu antara simptom-simptom sakit jantung yang minor lah. Kalau yang major tu kita akan rasa sakit sampai tak boleh bernafas. Itu major. Jadi apa penyebab berlakunya sakit jantung? Jadi yang pertama ialah obesiti. Bila obesiti, salur darah kita akan menjadi makin kecil dan menyebabkan tekanan pada jantung kita. Sebab darah perlukan tekanan yang lebih untuk dipam kerana salur darah yang sangat kecil. Yang kedua ialah kolesterol. Kolesterol ni dia ibarat lapisan pada salur darah. Jadi bila terlalu banyak kolesterol, salur darah kita akan menjadi banyak kolesterol dan mudah tersumbat. Jadi bila tersumbat, darah tidak boleh mengalir, oksigen juga tidak boleh mengalir, menyebabkan kita tak boleh bernafas. Yang ketiga, kurangnya bersenam. Ini sama juga, bila kita kurang pergerakan jantung, jadi jantung kita akan menjadi sangat perlahan dan lemah dan menyebabkan dia menjadi kurang aktif dan boleh berlaku apa-apa saja. Contohnya sekatan pada laluan darah dan sebagainya. Kemudian gaya hidup yang tidak seimbang, ni lebih kepada pemakanan yang tidak seimbang lah. Contohnya kita kurang, terlalu banyak makan lemak, makanan berlemak dan sebagainya, minyak. Kemudian kita stres. Bila kita stres, salur darah kita akan jadi semakin kecil dan menyebabkan tekanan kepada jantung. Itulah juga penyebab. Contoh, kalau kita stres, kita akan bernafas dengan lebih banyak kali sebab darah perlu dipam banyak kali kerana salur yang semakin mengecut. Dan juga keturunan. Keturunan juga salah satu faktor yang penting, di mana jikalau ibu atau ayah kita mempunyai, ataupun tok atau nenek kita mempunyai sakit jantung, masalah sakit jantung, kita juga mempunyai peratusan untuk menghadapi sakit jantung. Kemudian cara mengurangkan risiko ataupun kita mengelakkan sakit jantung. Yang pertama, kita mengamalkan pemakanan yang seimbang. Lebihkan makan sayur dan juga makanan-makanan yang baik untuk darah, supaya pengaliran darah itu lebih baik. Kemudian tak dilupakan kurangkan makan makanan berminyak, kerana minyak itu adalah bentuk kolesterol yang boleh menjadi penyekat kepada salur darah kita. Kemudian banyakkan bersenam, kerana bila kita bersenam, darah akan dipam laju ke bahagian jantung, menyebabkan salur darah menjadi lebih lancar dan jantung akan menjadi lebih sihat. Kemudian kurangkan stres, juga seperti tadi. Jadi bila kita kurangkan stres, salur darah kita akan berada di posisinya asal, contoh besar ni. Jadi dia akan lebih sihatlah dan lebih lancar.
dan berhenti merokok. Kenapa merokok tidak baik untuk diri, untuk jantung? Sebenarnya bukanlah disebabkan rokok itu, tapi sebabkan kuantiti ataupun bahan-bahan di dalam rokok itu. Contoh bahan-bahan di dalam asap itu, contoh nikotin dan sebagainya, dia boleh memudaratkan hati contohnya. Jadi saluran darah daripada hati itu akan menyebabkan berlakunya pengecutan ataupun kerosakan. Jadi bila salur itu telah rosak, pengaliran darah akan menjadi terbantut dan juga boleh membawa kepada kanser. Kemudian penyakit disebabkan oleh buah pinggang, yang di buah pinggang, iaitu batu karang. Okey, ciri-ciri batu karang. Okey, sebelum saya masuk kepada ciri-ciri, saya beritahu dulu. Batu karang ni ibarat kita mempunyai batu di dalam buah pinggang kita. Jadi dia sangat sakit, ibarat kita ada batu di dalam satu lapisan yang sangat nipis, iaitu lapisan yang nipis tu ialah buah pinggang kita, dan tiba-tiba adanya batu. Jadi bila bergeser menyebabkan sakit yang sangat di bahagian pinggang kita. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami batu karang ialah kencing berdarah, sakit di bahagian pinggang, dan juga kencing yang kotor. Jadi apa penyebab kepada penyakit batu karang ini? Yang pertama, yang paling penyebab paling besar ialah kurangnya minum air kosong. Jadi bila kita terlalu minum air manis sahaja, penapisan darah di bahagian buah pinggang akan menjadi sangat pekat. Jadi bila terlalu pekat hingga sampai satu tahap di mana kepekatan itu terlalu tinggi hingga menghasilkan satu pepejal ataupun kita panggil sebagai batu karang. Jadi itulah sebab yang paling besar. Yang kedua ialah pengambilan garam berlebihan. Pengambilan garam berlebihan ini menyebabkan kita punya darah dan juga penapisan di bahagian pinggang menjadi pekat juga, sama kepada implikasi kepada kurangnya minum air kosong. Jadi bila terlalu pekat, dia akan mewujudnya benjolan ataupun molekul dalam bentuk pepejal, iaitu digelar sebagai batu karang. Dan sekali mengambil suplemen vitamin C tanpa berjumpa doktor. Jadi vitamin C ni sangat bagus untuk kulit. Akan tetapi jika kita melebihi dos dan tidak dibuang, menyebabkan badan kita akan buah pinggang kita akan banyak melakukan kerja dan menjadi pekat darah, boleh mewujudkan batu karang juga. Seterusnya, cara mengatasi, yang pertama kita kena berjumpa dengan doktor lah. Sebab bidang perubatan telah menghasilkan ubat untuk menghancurkan batu karang tersebut, supaya dia boleh berjalan dengan lebih lancar lah. Jadi tak adalah batu karang dalam kita punya dalam buah pinggang. Kemudian mengamalkan gaya hidup sihat. Kita kena makan banyak vitamin dan kurangkan pengambilan gula berlebihan yang boleh menyebabkan darah kita menjadi pekat. Kemudian banyakkan minum air kosong supaya kita punya darah menjadi lebih cair dan penapisan di bahagian buah pinggang menjadi lebih mudah, dan seterusnya mengelakkan kita terkena penyakit buah pinggang. Seterusnya, kanser. Ini adalah penyakit terakhir. Ini adalah penyakit yang sangat bahaya, sebab kanser kebanyakannya tidak disedari oleh pesakit sehinggalah ke stage yang ketiga secara umumnya. Ada juga yang sampai stage keempat baru mereka sedar bahawa mereka mempunyai kanser. Jadi sedikit fakta, kanser ini, sel kanser sebenarnya telah wujud dalam badan kita. Setiap orang mempunyai sel kansernya yang tersendiri. Contoh kanser paru-paru, kanser darah dan sebagainya. Bagi perempuan, kanser cervix, semua dah ada sel kanser. Namun kenapa kita tak hadapi kanser tu? Sebab sel tu sangat tidak aktif dan tidak membahagi. Jadi apa ciri-ciri orang yang boleh saya katakan kanser dah telah berubah fasa. Contoh daripada fasa pertama ke kedua, ketiga dan akhir sekali di fasa keempat. Jadi yang pertama, timbul benjolan pada bahagian badan. Contoh kita ada kanser di bahagian buah pinggang, jadi kita akan nampak benjolan di bahagian buah pinggang. Sama juga kalau kanser cervix akan di bahagian kemaluan. Kemudian kanser paru-paru, kita akan dapat rasa paru-paru rasa sangat sakit dan juga lebam di bahagian dada.
Kemudian kita akan pucat, lelah dan cepat penat. Ini lebih kepada kanser paru-paru, di mana paru-paru sudah tidak mampu berfungsi secara baik, menyebabkan kita lebih tidak mampu untuk nafas dengan baik. Kemudian penurunan berat badan secara mendadak. Contohnya saya berat badan 55 kilo. Saya maintain untuk saya mengekalkan berat badan ni selama contoh 5 tahun. Tak berubah. Satu hari saya mungkin dalam 1 bulan tu kehidupan saya sama saja, namun berat saya turun sehingga 40 kilogram contohnya. Jadi itu penurunan yang sangat mendadak, sebab itu adalah di antara sebabnya kenapa orang yang menghidapi kanser mempunyai badan yang sangat kurus. Yang kemudian ialah demam yang berulang. Demam berulang ni mungkin saya boleh takrifkan contoh, kita demam contoh 3 hari, kita pulih untuk 2 hari, kemudian kita demam kembali tanpa ada sebab yang maksudnya sebab yang kukuh lah, kita demam je tiba-tiba dan berulang. Jadi ini menyebabkan badan kita menjadi tidak aktif, dan juga salah satu indikator bahawa kita ada penyakit dalaman. Jadi apa penyebab kepada kanser? Jadi penyebab kepada kanser boleh saya berikan kepada 4, iaitu keturunan. Kanser ni kadang-kadang ibu kita mempunyai kanser, contoh kanser payudara. Kemungkinan anak-anak kita sebagai anak boleh mendapat kanser payudara juga. Sama juga contoh kanser lain, kanser hati, kanser di bahagian kulit, kanser kulit dan sebagainya. Kemudian pemakanan yang merangsang sel kanser. Jadi sel kanser ni dia ibarat sel yang tidur dan ataupun yang sangat tidak aktif. Jadi apa faktor yang boleh menyebabkan dia membahagi dengan cepat dan berubah fasa? Jadi antaranya ialah makanan, contohnya hati, makanan-makanan organ haiwan, limpa dan sebagainya. Dan kemudian terkena radiasi. Terkena radiasi ni satu cerita yang sangat menarik, sebab radiasi ni dia boleh membuatkan kita punya sel kanser itu menjadi aktif dan membahagi secara sangat pantas. Itulah sebabnya contoh kalau kita pergi buat X-ray, kita perlukan masa contohnya 2 minggu, selepas tu baru boleh kita buat kali kedua. Sebab pendedahan kepada radiasi yang berlebihan menyebabkan sel kanser kita menjadi aktif dan boleh menyebabkan kita terkena kanser. Dan kemudian akhir sekali adalah obesiti. Jadi obesiti juga faktor yang penting. Sebenarnya dia adalah bukannya obesiti, tapi pemakanan tu yang menyebabkan obesiti. Jadi makanan tu sendiri yang membuat sel kanser tu menjadi aktif dan membahagi. Jadi cara mengatasi, yang pertama ialah kemoterapi. Kalau saya boleh takrifkan, kemoterapi ni ibarat kita meletakkan ais di dalam setiap salur darah kita. Jadi rasanya sangat sakit, ibarat ais yang sangat sejuk tu. Sebab saya mempunyai seorang lecturer yang mempunyai masalah kanser hati, dan dia menceritakan pengalamannya mengadakan kemoterapi yang sangat sakit. Yang kedua ialah pembedahan, di mana kita membuang kawasan yang terjadinya pembahagian sel kanser yang sangat banyak. Dan yang terakhir ialah radioterapi. Radioterapi juga sama seperti pembedahan, di mana kita memotong kawasan yang di mana berlakunya banyak pembahagian sel kanser. Jadi saya rasa sekadar itu saja di bahagian penyakit ini. Sekian, terima kasih.